Alhamdulillah. Terima kasih. Okay guys, tolong share kejap ha? Kita share kejap. Kita nak bincangkan satu isu panas hari ni, yang di mana kita nampak satu pergaduhan antara rider Food Panda dan seorang lelaki yang tidak dikenal pasti ya. Kan kita nak berbicara sikit, nak berborak-borak sikit soal isu kenapa rider Food Panda tersebut bergaduh ataupun bertelagah ataupun bergelut dengan seorang individu ni lah. Dah tengok kan video tu kan dekat saya punya page kan. So sekejap aduh. Saya share jap. Bantu-bantu share guys, bantu-bantu share Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua kawan-kawan yang sudi tengok live saya pada malam ni. Kebetulan dah lama tak buat live kan. Okey, kejap lagi saya akan open VC kot. Dah lama saya tak bersiaran langsung kan. PKP ni sibuk kerja kan. Macam-macam kerja, macam-macam hal, macam-macam masalah yang kita hadapi, yang kita tengah fight sekarang ni kan. So tadi timbullah satu isu berkenaan satu lelaki yang memesan makanan melalui aplikasi Food Panda. Dan dekat situ dia ada tulis nama dia. Nama dia saya tak perlu baca lah. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan pun dah tahu kan apa nama yang dia gunakan dekat situ. Seolah-olah nak mempermainkan, seolah-olah nak dengan sengaja nak mencetuskan satu provokasi ataupun satu suasana yang tidak elok di antara rider-rider Food Panda tu dan dia lah kan. Saya rasa benda ni kita dah banyak kali titik beratkan. Bukan sekali kita cakap, dah berkali-kali dah. Kita dah cakap bab keagamaan, bab isu yang sensitif ni kita tak payah main, tak payah tulis, tak payah buat apa, tak payah cakap. Itu agama orang, biarlah agama dia. Kamu dengan agama kamu, kami dengan agama kami. Dan kami tidak pernah melukakan hati kamu yang bukan beragama Islam. Dan kami tidak pernah nak mencaci, memaki ataupun mempersendakan nama-nama suci yang bukan daripada agama Islam macam kami lah kan. Kami tidak pernah buat macam tu. Jadi timbul satu persoalan, kenapa seorang lelaki yang memesan makanan melalui aplikasi Food Panda ni buat macam tu? Dengan sengaja ke apa ke? Dia saja nak bagi orang panas ke? Ataupun dia ni masuk air ke? Ataupun dia ni menyabu punya kaki ke? Cautut punya kaki ke? Kita tak tahu kan. Jadi dekat sini kita pun dah nampak perbalahan yang berlaku kan. Seolah-olah lelaki tersebut telah bergelut lah dengan sekumpulan rider-rider ni kan. Jadi saya tidaklah menyokong mana-mana pihak kan. Tidak menyokong belah yang salah, belah yang tak salah. So dekat sini kita nak bagi tahulah kan. Kita nak bagi tahu bab benda macam ni tak payah main-main lagi ya. Kamu tu dah besar. Takkan mak ayah tak ajar kot sampai nak menghina agama orang lain. Tapi bila dah kena bantai, dah kena belasah macam ni, barulah nak sedar kan. Sebelum buat dia tak sedar. Mungkin dia di bawah pengaruh dadah ke apa ke, kita tak tahu kan. Mungkin lah, saya rasa lah. Tapi dia mencabar kita, kemarahan orang-orang Islam khususnya yang berbangsa Melayu ni kan. Yalah sekarang ni ketegangan kaum tengah berlaku kan. Kita sendiri faham ketegangan kaum tengah berlaku macam-macam dengan isu politiknya, dengan isu PKP-nya, dengan isu bantuannya, dengan orang susahnya kan. Manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab seperti ini tidak layak duduk di dalam komuniti yang harmoni. Dia tak layak bercampur dengan agama-agama lain. Agama Hindu ke, agama Buddha ke, agama Islam ke, agama Kristen. Orang macam ni tidak layak mencampuri kita lah. Sebab apa? Dia cuba untuk
memutarbelitkan fakta, memutarbelitkan cerita yang kita dah tahu. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Terima kasih Ros. Apa ni ramai ni. Terima kasih. Share lagi guys. So malam ni saya terasa bengang lah. Mungkin belah rider Food Panda tu pun ada salah juga. Kan, sebab apa mungkin dia tak tahan ke apa ke, kena provoke sampai saya tengok video dia, ada video lah, ada 3-4 video sampai motor dia terjatuh. Mungkin dia dah kena dulu ke ataupun macam mana ke, kita tak tahu kan. Jadi perkara-perkara macam ini tak payahlah. Baik yang agama Islam ke, baik yang bukan agama Islam ke, jangan sentuh agama orang. Jangan sentuh dan jangan mainkan sensitiviti agama ataupun mengusik kalimah-kalimah suci agama lain. Tengok baru-baru ni, saya tengok dekat satu page LGBT yang ada dekat dalam Facebook. Dia buat satu baju, dia tulis dekat situ, saya malas nak sebut lah. Kalau sebut rasa panas, rasa bengang. Yalah, sebab apa kita punya nama suci untuk agama Islam ni, nama Allah Subhanahu Wa Taala ni dipermain-mainkan sekarang. Sepatutnya orang-orang yang bertanggungjawab ni kena bertegas. Bukan kisahkan dengan isu politik sahaja. Kena tahu isu agama ni adalah isu yang panas. Nak ke jadi macam 13 Mei dulu? Nak ke jadi benda-benda yang orang kata apa, yang tidak patut terjadi? Orang-orang politik ni aku tengok senyap je. Tak ada pun nak orang kata apa, keluar statement ke apa. Lagi-lagi kita tengok menteri-menteri yang ada sekarang ni pun menteri-menteri Melayu, orang Melayu yang beragama Islam, tapi macam buat tak tahu je bila penghinaan agama ni berlaku. Sepatutnya orang yang bertanggungjawab di kalangan ahli-ahli politik, menteri-menteri ni gubal satu undang-undang, undang-undang yang lebih berat. Faham tak? Undang-undang yang lebih berat berkenaan isu sensitiviti agama. Sesiapa saja yang memainkan isu-isu sensitiviti agama ni kena hukuman yang lebih berat. Itu sepatutnya. Bukan bergaduh, rebut kerusi, siapa nak jadi PM, siapa nak jadi menteri tu, siapa nak jadi menteri ni. Ini semua dah terlambat. Ini semua dah terlambat. Aku malah nak cakap banyak kali. Sebab benda ni, rakyat sekarang ni dah berfikir. Rakyat Malaysia ni dah boleh berfikir. Dia tak bodoh. Dia tak macam dulu. Dulu kita tak ada sosial media. Dulu kita tak ada apa pun. Yang kita tahu pergi beli paper, ambil baca. Itu je lah informasi yang kita ada. Tapi sekarang ni sosial media ni dah macam-macam. Orang politik janganlah nak menipu, nak mengencing ke, ataupun nak putar balik cerita. Rakyat Malaysia hari ni hari dah cerdik. Jadi kita mohon orang yang berkuasa yang ada dekat dalam Malaysia ni, tetapkan satu undang-undang yang keras dan tegas berkenaan isu agama, supaya tak ada mana-mana pihak yang boleh suka-suka nak main nama Tuhan, nak main raja ke, nak main itu, nak sentuh ini, sentuh itu, tak boleh. Kita ada limit dan ada had. Kena ingat tu. Kita ada limit dan ada had. Macam kita, orang sentuh agama kita, kita mesti marah. Macam tu juga dengan dorang. Kalau kita sentuh agama dorang, kita kacau agama dorang pun akan marah juga. Jadi kita ni jaga kita. Bila adanya manusia yang tidak bertanggungjawab macam ni, ini yang patut ditangkap dan disimpan terus. Sebab dia, permulaan daripada dia mencetuskan perbalahan antara kaum. Kan tak bagus macam tu. Kan? Sedih orang yang defend Islam, Melayu je lah yang kena. Apa nak jadi, jadilah. Bukan macam tu Muhammad Hafiz, okay? Kat sini kita ni, saya nak cakap apa satu, kita ni terbatas dengan undang-undang. Kita ni bukan zaman hang tua, letak keris, tak puati datang terus rodok. Tak. Kita ni ada undang-undang. Jadi, dekat sini kita nak tekankan, kerajaan Malaysia ni wujudkan satu undang-undang khas ataupun undang-undang yang lebih keras berkenaan isu agama ni. Ini bukan isu main-main lagi. Sekarang ni dah menjadi tegang. Bila-bila je, bila orang baling petrol, bom meletup. Kita tak nak benda macam tu. Kita nak hidup aman. Apa yang nak huru-hara, nak bergaduh sana sini.
yang tak tentu hala, nak main nama Tuhan, nak main nama Nabi, nak main nama Raja, nama Agung. Buat apa? Kita ni dah hidup lebih 60 tahun lebih dah dengan kaum India, dengan kaum Cina, kaum Sing, kaum macam-macam bangsa kita dah hidup lebih 60 tahun lebih dah. Dah lebih. Dah berabad lebihnya. Apa lagi yang tak serasi? Bila timbulnya golongan-golongan yang baru keluar daripada hutan ni, yang baru lahir daripada cipuk mak dia ni, tak tahu apa-apa pasal sensitiviti agama ni, orang macam ni lah yang patut ditunjuk ajar dan diberi pengajaran. Kan? Saya sebenarnya rasa orang cakap apa, rasa macam bodoh. Kita ni rasa macam rakyat Malaysia yang tak boleh nak bersuara, kan? Tak boleh nak buat apa. Pasal apa? Kita terikat dengan undang-undang, kan? Korang fikirlah sendiri. Apa yang saya cakap ni kadang-kadang, itulah kadang-kadang ada betul dia juga. Bukan nak bangga diri, tak ada. Tapi sebelum cakap tu kita fikir dulu. Kita fikir dulu apa yang kita nak cakap. Waalaikumsalam Idris Ishak. Muhammad Fuad Abdul Latif. Pukul je orang macam tu. Kita orang-orang Islam tak pernah kacau orang. Bukan macam tu Muhammad Fuad. Kita bukan tak boleh pukul orang. Macam saya cakap, kita ni ada peruntukan undang-undang. Jadi apa-apa pun kita kena ikut saluran undang-undang. Betul tak? Kita bukan menteri, kita bukan orang politik, kita bukan orang yang berkuasa. Kita ni rakyat marhin. Kadang-kadang suara kita ni tak didengari dan tak dilayan pun. Kan, time mengundi je baru orang layan kita. Time tak mengundi pergi mampus lah. Kan, ikat tepi buang tepi semak, dah habis. Bungkus ikat tepi buang tepi semak, dah. Ini orang pergi jalan. Nak undi baru kita cari dia. Itulah cakap. Lain kali apa-apa pun fikir sebelum nak orang kata apa, nak memilih pemerintah, orang cakap nak memilih orang yang nak menerajui Malaysia ni, fikir baik-baik. Kita kena fikirkan pertama sekali iaitu agama. Nombor 2, bangsa. Nombor 3, tanah air, abata. Kan dah bagi tahu. Betul tak? Kadang-kadang kita ni lupa, kita ni leka, kita ni lalai. Sama, saya pun macam korang juga. Lalai, lupa, leka, biasa manusia. Kan? Tapi bila dah benda-benda macam gini berlaku, kan, khususnya orang Islam, banyak yang tengok video tu, banyak. Saya rasa benda tu pun dah viral. Dah viral, dah menjadi buah cerita. Sampai bila? Sampai bila benda ni, orang ni hina ni hina ni, ni hina ni, yang ni hina ni. Sampai bila? Sampai bila pun tak selesai. So kita harapkan adalah yang baik datang daripada kerajaan, supaya benda ni dapat ditegah di peringkat awal. Saya nak jawab BC ni pun, Allah wai, banyak yang orang nak BC ni. Mana satu ni? Sekejap. Okay, Akilah Hanim. Mana Akilah Hanim ni? Tak ada pun. Dah cancel pula. Allah. Sekejap. Saya nak jawab BC lagi. Siapa nak masuk BC? Sekejap. Saya ada add satu BC brother ni. Kita tengok apa ulasan dia pula. Oh, tak boleh. Lain tak cukup kuat kat sini. Suara semua okey, suara semua okey. Aku main cakap je, tak tahu okey ke tak okey suara ni. Sangkut-sangkut kena kacau lah tu. Biasalah, Facebook ni dah banyak kali dah warning. Kan, ini pun dah kena block. Tapi alhamdulillah dah dapat live sekejap. Tapi itulah guys, apa-apa pun orang Melayu kita jangan berpecah. Set kita jangan pecah boh. Kena ingat tu. Orang Melayu, orang Islam khususnya yang beragama Islam ni jangan pecah. Sebab apa, di pengakhiran ni kita akan bersatu. Kan, kita akan bersatu. Ingat tu. Walaupun orang hina agama kita, walaupun orang buat apa-apa saja tentang agama kita tetap bertahan dan tetap pertahankan agama kita. Ingat tu. Akilah Hanim, tak apa. Terima kasih. Ingatkan nak BC tadi. Saya tengah cari mana brother-brother yang orang cakap apa, yang berilmu sikit, yang pandai sikit nak cakap-cakap ni, nak buat ulasan ke, silalah. Kita boleh ber-VC sekejap.
Takut-takut dak panda agak nanti kena. Ryan Effendi, bang memang diorang akan kena bang. Itu cerita dia. Diorang akan kena sebab apa? Orang cakap apa, dah mencetus satu rusuhan. Sebab tu saya cakap macam tadi. Sekiranya berlaku benda-benda macam gini, dia dipukul ke apa, jangan pergi pukul balik. Bermakna bererti bukan kita ni penakut ataupun kita ni tak berani. Tapi kita pakai otak. Orang pukul kita ada saluran undang-undang. Kan saya cakap tadi, ada saluran undang-undang yang betul. Pergi ke balai polis, buat laporan dengan pihak berkuasa. Nanti pihak berkuasa akan ambil tindakan. Sekiranya pihak berkuasa tidak ambil tindakan, boleh buat aduan kepada Jabatan Integriti Pemantauan dan Standard JIP. Itu cerita dia. Itu saluran dia. Ramai yang tak tahu, okey, berkenaan report Report polis, kiranya kalau macam tuan-tuan dan puan-puan buat report polis, report tu tak ada, orang kata apa? Tak ada makluman ataupun tak ada respon, lama sangatlah kes tu diam ke apa ke, boleh call balik pegawai penyiasat tu, sekiranya dia tak angkat, boleh call ke JIP, Jabatan Integriti, bertanya kan. Tak ada masalah. Aku tengok Jai dah berapa tahun bangsa-bangsa apa ni? Lama. Bangsa-bangsa Melayu yang ditindas lagi, yang susah atau tak ada pangkat, lama kelamaan sampai agama Islam pun diorang berani buat mainan. Amy, terus saya cakap, pucuk pangkal dia adalah pada pemimpin. Pemimpin kita ni, korang fikirlah betul-betul. Pemimpin kita ni orang Melayu yang beragama Islam. Beragama Islam. Sepatutnya mereka ni lebih nampak, bukan kita. Kerja kita ni apa? Kerja kita ni memberitahu. Yang mengambil tindakannya siapa? Orang-orang yang berkuasa lah. Tetapi mereka semua lalai. Mereka tak fikir benda-benda macam ni. Yang mereka fikir apa? Korang pun tahulah. Kan? Aku malah nak ulas lebih-lebih bab orang politik ni. Sebab korang pun tahulah kan. Dia punya game dia macam mana. Dia punya jalan dia macam mana. Kita tahu negara kita negara demokrasi. Kan? Tertubuhnya negara demokrasi ni sebabkan apa? Sebabkan pemimpin lah nakkan kuasa. Sebab itulah tertubuhnya negara demokrasi. Kalau tidak dulu agung yang perintah. Betul? Lebih kurang macam tu lah. Kan? JIP tu apa function dia bang? Muhammad Ilmi. Okey, Muhammad Ilmi. JIP ni function dia lebih kurang macam dia ni kira mengambil kira salah laku yang berlaku dalam jabatan, khususnya PDRM lah. Contoh anggota dan pegawai buat salah ke apa ke, kalau kita nak melaporkan sesuatu jenayah yang dibuat oleh anggota ataupun pegawai PDRM ni, pergilah dekat JIP. Itulah dia punya peranan dia. Jabatan Integriti Pemantauan dan Standard. Itulah yang saya tahu. Faham Muhammad Ilmi? Kerajaan kena tegas, betul tak Bro Jai? Betul tu Hafiz Zakaria. Kita dah cakap banyak kali dah, kerajaan harus tegas. Jangan biarkan agama kita sewenang-wenangnya diperkotak-katikkan, dipermainkan, dihina, dibuat macam-macam lah. Senang cerita lah. Ini tanah Melayu Ini tanah Melayu. Ini Malaysia. Okey. Ketua agama dekat Malaysia ni, agama tunggak dia adalah agama Islam. Dan ketua agamanya siapa? Agung lah, yang di-Pertuan Agong. Diorang semua, kita semua kena respect ketua agama kita. Sebelum menang, apa pun kita perlu buat laporan polis dan biar pihak polis buka kertas siasatan. Betul lah tu. Ini betul. Apa-apa pun kena buat laporan polis. Biar pihak polis buat kerja diorang. Sekiranya pihak polis gagal untuk buat kerja diorang, korang pergi dekat JIP, laporkan pada JIP. Kan? Kalau dekat JIP pun tak boleh makan, pergi SPRM, laporkan SPRM, takut ada salah guna kuasa. Itu cerita dia. Itulah function-function jabatan-jabatan yang diwujudkan. Jozul, last brother Foodpanda kena kutip dengan polis sebab merusuh undang-undang Malaysia. Itulah bang. Macam saya cakap, kita tak boleh ambil tindakan melulu. Kita kena sabar. Zaman dulu pun, kita pun
panas baran juga orang dia. Tapi bila kita tahu benda-benda tentang undang-undang ni, baru kita slow down, relax kan. Mungkin brother Foodpanda tu pun tengah naik share ke, tengah marah sangat ke apa kan, ataupun dia dah dipukul terlebih dahulu. Saya tak tahu sebab apa. Saya ada tengok satu video tu, motor dia macam terjatuh lah. Mungkin kena tendang ke, mungkin dia terjatuh ke apa, kita tak tahulah kan. Jadi kat situ biarlah pihak polis yang menjalankan siasatan. Tapi apa yang saya nak bagi tahu kat sini pada malam ni, budak lelaki tu saya tak tahu berketurunan apa, berbangsa apa, saya tak tahu kan. Jangan lebih, jangan cabar orang Islam ha? Jangan cabar orang Islam, kau jangan lebih. Tu je. Kita ni dah lama bersabar. Ingat tu. Ni. Okay guys, saya rasa saya akan update benda-benda apa ni, kes brother Foodpanda ni, insyaAllah. Kalau siapa yang kenal brother Foodpanda tu, minta tolong dia PM saya ke apa ke, kita nak tahulah macam mana kesudahan kes dia apa semua. Kalau ada apa-apa yang perlu dibantu, insyaAllah kita akan membantulah, memberi bantuan insyaAllah. Mana yang boleh bantulah, mana di luar bidang kuasa saya tak boleh lah nak tolong. Kawan-kawan saya pun tak boleh nak tolong. Tapi apabila benda tu kita boleh cuba untuk cari jalan penyelesaian yang baik, kita cuba. Bukanlah kita takut, tidak. Tapi kita fikir. Ada anak bini semua kat rumah, mak ayah apa semua kat rumah, fikir tu je. Okay? Okay, terima kasih lah. Akilah Anim. Itu dia. Entahlah aku, korang fikirlah. Memang dah lama bersabar. Sabarlah Akilah Hanim. Apa nak buat? So terima kasih lah korang yang tengok live pada malam ni, yang support, yang terus menyokong saya. Terima kasih lah. Yang ingat tu, bersatu. Ingat, orang Melayu beragama Islam, khususnya beragama Islam, bersatu. Jangan biarkan bangsa-bangsa asing pijak-pijak kita punya agama, pijak-pijak kepala kita di tanah air kita ni. Ingat tu. Okay guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada siaran langsung yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.